kita akan fokuskan. Baik, yang akan kita kongsikan, yang kita sulami pada malam ini, apakah itu penipuan khususnya secara atas talian, penipuan online, okey, ataupun peras ugut dan segala aktiviti yang melibatkan pelanggaran undang-undang yang sedia ada dengan menggunakan kemudahan komputer atau menggunakan internet atau rangkaian di ruangan cyber. Baik, hadirnya saya pada malam ini bukan untuk kita kongsikan apa itu jenayah cyber atau kita kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan jenayah cyber. Tapi saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah contoh-contoh, jenis-jenis dan juga tips pencegahan yang boleh kita ambil supaya kita tidak menjadi mangsa kepada jenayah cyber. Baik tuan-tuan dan puan-puan, banyak kategori yang ada di dalam jenayah cyber, terutamanya melibatkan penipuan secara atas talian. Ini adalah Macau scam. Siapa pernah dengar Macau scam? Atau pernah menjadi mangsa kepada Macau scam? Dalam banyak-banyak scam, Macau scam ni yang paling kita takut. Bukan kepada orang awam, pihak polis pun sama. Ya? Kerana Macau scam ni boleh melibatkan kerugian jutaan ringgit berbanding dengan penipuan ataupun scam-scam yang lain. Tapi kita perlu ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan terlalu bangga, kita jangan terlalu bermegah dengan kecanggihan yang kita miliki. Kerana apa? Kerana kecanggihan itulah yang menyebabkan kita berisiko tinggi untuk menjadi mangsa kepada scam, kepada penipuan secara atas talian. Kita anggap benda itu biasa saja, tetapi sebenarnya kita terdedah kepada penipuan secara atas talian. Terima kasih kepada pengurusan Masjid Al-Mardiyah kerana jemput kami pada malam ini untuk berkongsi ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan selanjutnya kita ada pinjaman tidak wujud, menyamarakan pun ada secara atas talian. Dan apa lagi? Ini yang saya katakan tadi, beli secara atas talian. Pelaburan, kedai akaun. Sebelum tu tipu tawaran pekerjaan, tetapi bukan secara fizikal, secara atas talian. Semua atas talian. Tapi kesudahan dia merugikan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan kepada semua dan juga diri saya, tolong jangan beri pinjam akaun kita kepada orang lain. Macau scam ni, kita terima panggilan yang mengatakan dia adalah daripada pihak polis, pegawai polis, ataupun dia buat panggilan, dia menyamar daripada pihak LSDN, ataupun dia menyamar daripada pihak mahkamah yang mengatakan kita terlibat di dalam jenayah bersindiket. Akaun kita telah digunakan dan pihak polis sedang menjalankan siasatan terhadap tuan-tuan dan puan-puan. Untuk tujuan keselamatan, tuan-tuan perlu pindahkan akaun ataupun wang di dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan ke dalam akaun yang dia sediakan. Pihak polis tidak ada jalankan siasatan secara atas talian. Kita jalankan siasatan secara bersemuka. Dia menggunakan internet protokol, Voice over Internet Protocol, iaitu VoIP, yang mana dia boleh divertkan mana-mana nombor telefon yang dia nak. Contohnya dia nak call kita dan timbul nombor daripada telefon kita adalah nombor daripada mahkamah. Kita call balik nombor tu, yes, itu adalah daripada pihak mahkamah. Apa boleh kita buat? Semak dengan pihak polis. Seterusnya tipu pinjaman wang tidak wujud. Nak buat pinjaman dengan pihak bank, tak lepas, nama blacklist. Pinjaman segera, pinjam hari ini, sekarang dapat. Terlalu mudah. Bayaran untuk apa? Untuk fees. Macam-macam fees dia minta. Yuran guaman, yuran pos, yuran clearance. Minta banyak pula tu, kita kena transfer.
Lepas tu kita pun rasa, peliklah aku ni. Kenapa aku nak pinjam aku pula yang kena bayar kat dia? Aku rasa tertipu dah ni. Baru nak call. Betul ke pinjaman ni macam ni? Dah kena tipu. Masuk ke akaun mana? Kedai akaun mule account tadi. Baik, seterusnya love scam. Love scam ni biasanya mangsa ni adalah mangsa, tidak kira lah sama ada dia ni lelaki ataupun perempuan. Love scam, ya? Melalui apa? Laman sosial. Biasanya laman sosial mana? Muka buku. Tahu? Laman sosial muka buku. Facebook. Semua ada Facebook, ya. Friend request. Kita tengok, wow, hebat, handsome orang dia. Kerja dahsyat, pakai segak, kita pun layan. Rupanya dia pun tengah cari jodoh. Tak berjumpa tau, bukan bersemuka, semua secara atas talian. Tapi dia akan perdayakan kita. Dia akan cuba untuk menipu kita. Bagaimana? Apabila kita, ialah orang dah sayang ni, macam-macam lah dia bagi. Pinjam duit, ya? Dia kata dia ada masalah kewangan, dia nak hantar hadiah daripada overseas kepada kita di Malaysia. Barang sangkut pula kat custom. Lepas tu kita perlu bayar custom, kita perlu bayar charge untuk clearkan barang yang sangkut tu. Jadi kita pun bayar. Rupanya kita kena tipu. Kena tipu, tuan-tuan. Seterusnya tipu menyamarakan. Kita dapat mesej daripada kawan kita nak pinjam duit. Kita dah save dah nombor dia, Ahmad, kita dah save dah nombor dia. Kita dah save nama dia, contohnya Faris lah, Faris. Kita save nama dia Faris. Okey. Jadi saya terima pesanan ringkas daripada nombor yang tidak kenali. Kita tak save nombor tu, tapi dia memperkenalkan dia tu adalah Faris, kawan lama, kawan sekolah. Kita pun tiba-tiba, yelah Faris lah, lama aku tak jumpa dia. Call tak boleh katanya sebab dia tengah kerja, urgent, ataupun dia dekat hospital, tak boleh jawab phone, perlukan bantuan, perlukan duit. Dalam kesesakan, kita pun tak call dulu. Betul ke Faris ni? Aku save nombor dia lain, tapi dia pakai nombor lain. Yelah, mungkin dia dah tukar nombor, mungkin dia tengah ada masalah ni, urgent, nak pakai duit. Kita pun transfer. Masuk ke dalam akaun mana? Bukan akaun Faris, akaun Ahmad contohnya. Kita pun tanya Faris, kenapa akaun ni bukan nama kau, Ahmad? Sebab aku tak ada akaun CIMB, aku tak ada akaun Maybank, aku sekarang ni dekat hospital, yang ada akaun BSN sahaja. Contohnya. Kita pun masukkan. Esok kita call, nombor yang kita save tu memang nombor Faris. Tak ada pula aku nak pinjam duit kau, tak ada. Jadi itulah dia tipu menyamarakan. Kita ada aplikasi Semak Mule. Pernah download aplikasi Semak Mule? Semak Mule. Download aplikasi itu. Apa-apa transaksi yang kita nak buat, kita masukkan nombor akaun ataupun kita boleh semak nombor telefon di situ. Sekiranya nombor akaun tersebut di dalam siasatan pihak polis, dia akan timbul di dalam
aplikasi tersebut yang kita semak itu. Ini yang saya katakan tadi, tipu pembelian secara atas talian. Kita nak beli telefon bimbit, kita nak beli kasut, kita nak beli baju secara atas talian, kita boleh semak dulu dengan akaun yang diberikan melalui aplikasi semak mule tersebut. Sekarang sudah menjadi trend. Setiap hari kita terima laporan berkaitan dengan kes tipu ambil alih akaun mangsa tanpa sedar. Kita nak dapatkan perkhidmatan cleaning service, kita nak dapat perkhidmatan pets grooming, kita pun tekan link. Pada kebiasaannya melalui Instagram secara atas talian, kita pun tekan link tersebut. Dan dia kata dalam link tersebut, untuk dapatkan perkhidmatan kita perlu masukkan maklumat akaun, kita perlu masukkan TAC number kita. Tahu-tahu akaun dalam wang dalam akaun kita telah berkurangan. Sebab apa? Sebab dia dah damikan kita punya telefon. Sebab kecanggihan itu tadi. Pelaburan tidak wujud, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terlalu mudah dengan tawaran pelaburan yang ditawarkan kepada kita. Kita boleh semak dengan bank negara sekiranya pelaburan tersebut berdaftar ataupun tidak, dan boleh semak dengan kita, pihak polis, sama ada pelaburan tersebut wujud ataupun tidak. Tips dan nasihat. Yang pertama, apa yang paling penting adalah jangan kita kongsi maklumat bank kita dengan orang lain. Jangan sesekali kita pinjamkan akaun kita kepada orang yang tidak kita kenal. Okey? Okey, ini Macau scam tadi. Apa yang penting kita semak dahulu, kita sendiri tahu apa kita. Faham tak? Kalau dia bagi tahu pada kita akaun Maybank kita telah digunakan, dia telah disalahgunakan, adakah kita tahu bahawa kita ada akaun Maybank ataupun tidak? Kita sendiri tidak ada akaun Maybank, tapi dia beritahu pada kita bahawa wang telah masuk ke dalam akaun Maybank kita. Jadi kita sendiri perlu tahu, kita perlu alert apa yang kita ada, apa yang dalam milikan kita. Dan ini antara langkah-langkah pencegahan yang boleh kita ambil, tuan-tuan dan puan-puan. Belian secara atas talian boleh, tapi saya nasihatkan gunalah sistem cash on delivery jika kita tidak pasti. Terima barang dan bayar. Okey. Tidak perlu terburu-buru untuk buat pembelian. Semak dahulu akaun yang digunakan, yang diberikan, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, menggunakan aplikasi semak mule. Jika kita tidak pernah berurusan dengan orang tersebut. Ada soalan? Ya, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad. Apa benarnya apakah tidak terjadi mengenai scam-scam yang telah dilakukan dan yang telah disiasat oleh pihak polis? Saya rasa bukan ada ratusan dan tidak ribu namanya dah. Ya. Jadi saya nak tanya, daripada siasatan yang telah dijalankan, adakah polis dapat menjejak scam-scam itu? Dan adakah apa action yang telah diambil ke atas mereka? Baik. Terima kasih Pak Haji. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menjalankan siasatan, pertama kali kita perlu ambil tindakan ke atas akaun yang digunakan. Contohnya mule account tadi. Daripada situ baru kita tahu siapa penjenayah yang sebenar. Kita akan gerakkan kita punya kepakaran, kita punya tenaga, ya, untuk kita cari dalang utama dia. Banyak, ya, bukannya satu. Hari ini dia ditangkap, esok dia boleh buat lagi. Tapi apa yang penting, kita sendiri perlu tahu, kita perlu berfikir sebelum kita mengambil apa-apa tindakan. Untuk tahu lebih lanjut, insya-Allah boleh berjumpa dengan saya, ya, ataupun boleh menghubungi saya, ataupun terus direct kepada kita punya hotline yang
disediakan. Ada lain-lain soalan? Ya Tuan. Sambung. Tuan, Ya Tuan. tadi hari ini petang tadi Ya. saya dapat panggilan daripada Macau Scammer. Okey. Dan sebab dia petang tadi, saya ada nombor dia kat telefon saya ni. Ya. Dan saya tadi baru download Aplikasi Semak Semak Mio. Mio tu. Tapi nombor tu dia kata sendiri tiada rekod. Jadi apa saya nak buat? Katakan. Tiada rekod. Ya. Okey. Nombor telefon ni bukannya satu. Apabila satu telah direkodkan, dia akan cuba guna nombor yang lain. Mereka ni pun pandai juga. Sama juga macam akaun. Apabila satu akaun telah digunakan dan telah disekat oleh pihak bank negara, dia akan dapatkan mule akaun yang lain. Baik. Apa yang penting saya bagi tahu tadi, kita sendiri tahu, tuan sendiri tahu betul, itu adalah Macau scam. Modus operandi jalan cerita dia saya telah kongsikan tadi. Faham? Jadi tuan boleh buat laporan polis. Okey, dan nombor tersebut kita akan rekodkan di dalam kita punya sistem. Bahawa selepas ini sekiranya ada orang lain yang cuba diperdaya oleh sindiket Macau scam, bila dia terima nombor yang sama dan nombor tersebut telah direkodkan bahawa itu adalah panggilan scam. Baik. Saya ingat itu saja setakat ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.